Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ayat yang ke-166 surah Ali Imran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum yawmal taqal jam'ani fa bi idznillah. Wa liya'lamal mu'minin. Wa liya'lamal ladzina nafaqu. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم hum lil kufri yawma idin aqrabu minhum lil iman. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Wallahu a'lamu bima yaktumun. Ini masih lagi sambungan daripada ayat yang ke-165. Wa ma asabakum, dan apa yang menimpa kepada kamu, yaumal taqal jam'an, hari bertemunya dua golongan, iaitu ketika peperangan Uhud yang berlaku. Fa bi idznillah, maka ia adalah dengan izin Allah. Wa liya'lamal mu'minin, dan supaya Allah Ta'ala itu dapat menzahirkan ilmunya akan al-mu'minin, akan hakikat orang-orang yang beriman. Dan wa liya'lamal ladzina nafaqu, supaya Allah Ta'ala boleh menzahirkan ilmunya akan orang-orang yang munafik. Wa qila lahum, dan diberitahu kepada mereka, yakni kepada orang munafik itu, ta'alau qatilu fi sabilillah, marilah kamu semua sekali berperang di jalan Allah Ta'ala, awidafa'u, ataupun kalau tak nak berperang di jalan Allah Ta'ala sekalipun, hendaklah kamu mempertahankan diri kamu, tanah air kamu, daripada penceroboh itu. Marilah sama-sama meramaikan dalam peperangan ini. Lalu mereka menjawab, "Lau na'lamu qitalan lattaba'nakum."
Kalau kami tahu peperangan, niscaya kami akan ikut kamu. Sini ada dua makna. Sini ada dua makna. Satu makna, kalau kami mengetahui ilmu berperang. Kalau kami mengetahui ilmu berperang, niscaya kami ikut kamu. Niscaya kami ikut kamu. Ini makna yang pertama. Kalau kami ada ilmu berperang, niscayalah kami akan ikut kamu. Mana kami tak pandai berperang. Kami kerana tak pandai berperang itulah kami tak ikut. Maknanya seolah-olah kami memang nak ikut sangat. Kami memang nak ikut sangat kamu. Tapi itulah kami tak pandai. Nak berperang ni kami mana reti. Itu satu makna. Satu lagi makna, kalau kami mengetahui ini adalah perang yang sebenar. Mana perang yang boleh memenangkan kami. Itu bukannya perang yang boleh mencapakkan kami ke arah kebinasaan. Mana bukan jenis perang bunuh diri. Mana kalau kami mengetahui perang ini adalah perang yang bukan bunuh diri, niscaya kami akan ikut kamu. Tapi oleh kerananya, kami tahu peperangan ini saja buat susah saja kami. Bahaya pada kami. Boleh mematikan kami. Maka oleh itu kami tak ikut kamu. Jadi dua makna inilah. Ihtimal dia makna. Maka jawabnya hum lil kufri yauma idzin aqrabu minhum lil iman. Pada hari itu mereka itu lebih dekat dengan kekufuran nak dibandingkan dengan iman. Mana mereka bercakap seolah-olah mereka beriman. Tapi sebenar kalinya kufur. Tak mahu ikut. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Ini Allah Taala bongkarkan isi hati mereka. Mereka berkata dengan mulut-mulut mereka yang bukan mari daripada dalam hati mereka. Jadi sini Allah Ta'ala menolak pada dakwaan mereka itu. Yang mereka itu berkata itu adalah kata mulut saja, bukan mari daripada hati. Dalam hati itu duduk sembunyikan penyakit nifak dia. Penyakit munafik mereka itu mereka sembunyikan di dalam hati. Tapi walaupun mereka sembunyikan ia, wallahu alam, Allah Taala lebih tahu. Bima yaktumun, akan apa yang mereka itu sembunyikan, Allah Taala tahu semua. Iaitu yaktumuna minal kufri. Yang mereka sembunyikan kufur itu Allah Taala tahu. Iaitu mereka ini alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum sadiqin. Mereka ini orang-orang yang berkata li ikhwanihim kepada saudara-saudara mereka dalam keadaan mereka itu duduk tak pergi mana. Duduk tak pergi berperang pun mereka.
Okey, sambung balik. Alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu. Orang-orang itu berkata kepada saudara mereka, yakni di kalangan orang Islam, Muslim, yang mana mereka itu tak keluar pun berperang. Mereka berkata, lau ata'una, sekiranya mereka itu, yakni yang pergi berperang itu, taat pada kami, patuh pada ajakan kami, ma qutilu, niscayanya mereka itu tidak terbunuh. Qul, jawablah ya Muhammad kepada mereka, fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum sadiqin. Maka kalau begitulah dakwaan kamu, idra'u an anfusikumul maut, tolaklah kematian dari terkena pada diri kamu sendiri. Cuba tolak. Maut itu nak kena pada kamu tu, cubalah kamu tolak kalau boleh. Tolak, tahan, jangan baginya datangnya kematian kepada kamu. Cuba tolak. In kuntum sadiqin, sekiranya kamu ni orang yang jujur bercakap. Lalu dikatakan, ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, ada di kalangan kaum munafik itu yang mati. Yang tidak berperang, ada yang mati. Allah Ta'ala takdirkan. Habis itu tafsir. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Jangan sama sekalinya kamu menyangka alladzina qutilu fi sabilillah, orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, yakni li'i'la'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah. Fi sabilillah tu maknanya untuk menegakkan kalimat Allah di tempat yang tertinggi. Yakni mana tempat yang tertinggi? Iaitu dalam hati. Supaya diterima di dalam hati. Tempat yang tertinggi. Itu jangan kamu menyangkanya mereka yang terbunuh di jalan Allah Ta'ala itu amwata. Dia itu mati seperti matinya biasa. Tidak. Mati dia tu bukan mati yang biasa. Bukan yang biasa-biasa. Iaitunya mati mereka itu macam mana? Bal ahyaun. Mati dia tu adalah mati yang hidup. Macam mana mati yang hidup? Ya, mana? Tak jelas lah kan? Ahya, hidupnya mereka. Itu hidupnya mereka itu dengan cara yang istimewa. Hidupnya mereka itu hidup yang istimewa inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Apa yang istimewanya? Yurzaqun. Diberi rezekinya pada mereka. Diberi rezeki ini mana hidup. Itu mana? Itu seperti mana di dalam hadis ada beritahu, mereka itu berada di dalam syurga. Mereka itu berada di dalam syurga. Dan mereka itu mendapatnya rezeki dalam syurga itulah. Yang mana Allah Ta'ala takdirkan mereka itu, roh mereka itu berada dalam rongga badannya burung. Rongga badan burung hijau yang terbang di dalam syurga. Dan burung itu makan rezeki-rezeki yang ada di dalam syurga. Itu saja cerita yang ada.
Jadi rezeki macam mana yang dia dapat, Allahu a'lam. Sekadar itu saja berita yang ada. Kita cerita pasal roh ni sekadar tu. Cuma jangan anggap dia tu mati seperti mati biasa, tidak. Sebab dia ni mati syuhada, mati syahid. Mati syahid ni matilah maknanya. Tapi mati dia ni hidup di sisi Allah Ta'ala, diberi rezeki. Orang lain mati jenis lain. Dia mati yang mana mati hidupnya diberi rezeki pula. Di alam lain. Yang bukan alam kita, yang kita tak reti alam tu. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Mereka itu riang gembira. Farihina, riang gembiranya mereka kerana mendapat apa yang Allah Ta'ala bagikan pada mereka. Apa yang apa tu? Min fadlihi. Min situ bayanlah. Bayan bagi mah. Iaitu kelebihan kurniaan yang Allah Ta'ala bagi kepada mereka. Wa yastabshiruna billadina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Dan mereka itu juganya gembira, merasa gembira buat alladina lam yalhaqu bihim, orang yang masih laginya tidak bertemu dengan mereka, tidak ikut serta dengan mereka. Min khalfihim, di belakang mereka, ditinggalkan. Iaitu yastabshirun situ mubaddil minhu. Badal dia adalah alla khaufun alaihim. Itu gembiranya nak beritahu gembira dia macam mana? La khaufun alaihim. Tidak ada takutnya ke atas mereka. Wala hum yahzanun, dan tidaknya mereka itu berasa bersedih meninggalkan dunia. Bahkan mereka itu bersenang-senangnya di dalam syurga, misalilah alam dia. Dan gembiranya tahap mereka ini, sehingga dalam hadis ada beritahu mereka itu nak dihidupkan kembali, dan mereka itu nak berperang kembali, dan nak mati sekali lagi supaya mati balik, dan perang sampai mati, dan mati pula nak hidup balik ulang gitu, semua pun tak ada masalah. Kerana mereka mengetahuinya kelebihan kurniaan yang Allah Ta'ala nak bagi pada mereka, kerana besarnya ganjaran pahala buat orang yang berjuang di jalan Allah Ta'ala ni, yang mati syahid sampai matinya dia. Yastabshiruna bi ni'matin min Allah.
Dan mereka itu bergembiranya dengan nikmat minallah, nikmat daripada Allah, wa fadlin, dan juga kurniaan kelebihan yang Allah Ta'ala kurniakan buat mereka. Wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Sungguhnya Allah Ta'ala dan sungguhnya Allah Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan ajral mu'minin, ganjaran pahala buat orang yang beriman. Ayat seterusnya tabsyir. Alladzina istajabu lillah, situ jumlah situ sampailah al-qarhu. Situ adalah mubtada. Lilladzina ahsanu sampai habis tu pula adalah khabar. Cerita dia. Alladzina istajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahumul qarh. Lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun 'azim. Yaitu orang-orang yang menyahut suruhan Allah Ta'ala, war rasul, dan menyahut suruhan rasul, min ba'di ma asabahumul qarh, setelahnya mereka itu ditimpanya cedera. Yakni setelahnya mereka itu terkenanya cedera, yakni yang baru. Baru je mereka itu tercedera. Jadi khabar dia, lilladzina ahsanu minhum, buat orang-orang yang melakukan ihsan itu, minhum di kalangan mereka, wattaqau, dan bertakwa, ajrun azim, mendapat ganjaran yang sangat besarnya buat mereka. Itu sininya cerita selepas daripada peperangan Uhud. Cerita selepas daripada peperangan Uhud. Masa peperangan Uhud tu berlaku, cederalah para sahabat ketika itu. Dan selepas pada itu, geng Abu Sufyan, maksud mereka nak buat rancangan untuk serangnya habis-habisan kepada Nabi di Madinah. Dan mereka hantar surat nak suruh takut. Mereka hantar surat supaya takut. Ini kerana orang kafir itu rasa tak puas hati lagi, walaupun sudah menang perang. Walaupun sudah menang perang Uhud. Maka mereka hantar wakil mereka, hantar surat untuk perang dengan Nabi semula. Maka surat ini, cerita ini sampai kepada para sahabat. Dan mereka semua yang ada tu menyahut suruhan Allah. Ini ayat. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Orang-orang yang mana adanya manusia berkata pada mereka. Manusia yang berkata pada mereka ini mana geng Abu Sufyan lah, yang hantar surat. Hantarnya utusan untuk beritahu nak lawan perang pula. Kerana mereka lihat ini menguntungkan mereka. Tapi di kalangan mereka tu ada yang nak berperang, ada yang tak nak berperang. Sama-sama pok-pok musyrikin. Jadi bila sampai berita ni, adalah orang kata innan nasa qad jama'u lakum. Sungguhnya adanya manusia sudah berkumpul untuk lawan kamu. Fakhshawhum, maka hendaklah kamu takut pada mereka. Takutlah pada mereka.
Fazadahum imana, maka bertambahnya lagi nya buat mereka iman mereka. Bertambah-tambahnya iman para sahabat ketika itu. Dan mereka berkata, wa qalu hasbunallah. Cukuplah bagi kami Allah. Cukup dah. Ini dipanggil terkesan iman. Iman yang terkesan. Dia panggil ta'athurul iman. Ta'athurul iman. Terkesan iman. Wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik untuk diserahkan urusan, yakni huwa, iaitu Allah. Allah lah sebaik-baik untuk diserahkan urusan apa. Nak ditawakalkan, diserahkan urusan pada Allah Ta'ala. Maka ketika ini, walaupun sahabat Nabi ketika itu menanggung banyak masalah, masalah yang besar seperti mana yang kita dah tahu dah, kalah. Walaupun kalahnya mereka, para sahabat Nabi ni, mereka lebih takutnya Nabi SAW tercedera lagi. Karena berita Nabi mati itu sangat menakutkan mereka. Jadi oleh itulah para sahabat selepas pada itu, ini Allah Ta'ala zahirkan keimanan mereka, yang mana Allah Ta'ala memaafkan kesalahan mereka di peperangan Uhud itu. Allah Ta'ala zahirkan iman mereka. Allah Ta'ala menzahirkan iman mereka yang benar-benarnya nak membela Nabi SAW. Yang mana Allah Ta'ala zahirkan perkataan mereka, hasbunallah wa ni'mal wakil. Inilah zahir imannya para sahabat. Walaupun adanya kesalahan pada mereka, karena salahnya mereka itu tidak ikutnya perintah Nabi SAW supaya tunggunya di tempat masing-masing, markas masing-masing. Maka sinilah kenapanya Allah Ta'ala memaafkan mereka, kerana iman mereka. Dan Allah Ta'ala sengaja sebutnya perkataan para sahabat. Sengaja sebut. Mana diabadikan di dalam Al-Quran. Kata-kata mereka. Maka kerana jujurnya iman mereka, fanqalabu bi ni'matin min Allah. Mereka pulang dengan mendapatnya nikmat daripada Allah Ta'ala. Mereka dapat untungnya peperangan itu. Yang mana mereka itu pergi ke Hamra'u Asad. Selepas daripada perang Uhud. Karena masa tu golongan orang kafir lari takut. Bi ni'matin min Allah wa fadlin, dan kurnia kelebihan yang Allah Ta'ala nak bagikan kepada mereka. Lagi pula lam yamsas hum su, tidak kena sebarang susah pun, bahaya pun pada mereka. Wattaba'u ridwan Allah, dan mereka itu
ikutnya keredaan Allah Ta'ala. Iaitu ikutnya keredaan Allah Ta'ala, iaitu taat pada Allah Ta'ala dan Rasul. Wallahu dhu fadlin azim. Dan Allah Ta'ala lah yang memiliki kelebihan kurniaan yang besar yang Allah Ta'ala boleh bagikan kepada sesiapa sahaja. Innama dhalikumul syaitanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Hanyalah perkara itu, perkhabaran nak suruh takutkan itu adalah daripada syaitan. Yukhawwifu awliya'ah, yang mana syaitan itu nak menakutkan kamu. Yukhawwifu situ yukhawwifukum, itu nak menakutkan kamu akan wali-wali dia, wali-wali syaitan, pendamping-pendamping syaitan, pengikut-pengikut syaitan. Awliya'ah ni mana? Pengikut-pengikut syaitan. Makanya itu adalah syaitan nak suruh takut. Nak suruh takut pada mereka ni, takut pada golongan musyrikin, takut pada jemaah tenteranya musyrikin itu yang ditakut-takutkan oleh syaitan kepada kamu. Fala takhafuhum, maka janganlah kamu takut pada mereka. Wa khafuni, dan hendaklah kamu takut pada aku. In kuntum mu'minin, sekiranya benarnya kamu ini beriman. Wala yahzunka alladhina yusari'una fil kufr innahum lan yadurrullaha syai'a yuridullahu alla yaj'ala lahum hazzan fil akhirah wa lahum 'adzabun 'azim. Dan ini ayat ni tasliyah dan juga takhwif ukhrawi. Dan janganlah menduka citakan kamu. Siapa dia? Alladzina yusari'una fil kufr. Orang-orang yang segeranya, cepatnya dia tu masuk ke dalam kekufuran. Terima kekufuran. Innahum, sungguhnya mereka itu, lan yadurrullaha, mereka itu tidak dapat bagi susah pada Allah Ta'ala. Syai'an, sedikit pun mereka itu tak dapat bagi susah dengan kekufuran mereka itu. Sebenarnya mereka ni yuridullahu alla yaj'ala lahum hazza fil akhirah. Allah Ta'ala inginkan tidak memberinya bahagian pada mereka di akhirat kelak. Bahagian nikmat pada mereka itu tak dapat pun satu pun untuk mereka di akhirat. Jadi mereka rasa mereka itu hebat. Sebenarnya Allah Ta'ala tak suka. Allah Ta'ala tak ingin pun pada mereka. Maka kamu ya Muhammad, kamu pun jangan ingin pada mereka. Janganlah kamu jadi terkesan hati nak pada mereka. Inginnya mereka gitu. Karena Allah Ta'ala tak ingin pun terhadap mereka. Bukan Allah Ta'ala nak bagi bahagian kebaikan pun pada dia di akhirat. Walahum azabun azim, dan bolehnya kepada mereka azab yang besar kelak. Innal ladzina ishtarul kufra bil imani lan yadurrullaha syai'a walahum azabun alim. Ini takhwif ukhrawi. Sungguhnya orang-orang yang menukar gantikan iman dengan kufur, gantikan iman itu dengan kekufuran, lan yadurrullaha syai'a, mereka itu sebenarnya sama sekali tidak memberi susah sikit pun pada Allah Ta'ala. Walahum azabun alim, karenanya buat mereka itu azab yang pedih yang mereka itu akan kenanya esok. Karena tak pelik bagi Allah Ta'ala kalau mereka itu kufur pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala boleh sumbatnya semua sekali dalam neraka. Wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu ithma walahum adabun muhin. Dan jangan koyak lah sini.
orang-orang kafir itu janganlah koyak, janganlah duduk sangka. Annama sungguhnya numli lahum, kami melengah-lengahkan buat mereka. Kami melengah-lengahkan buat mereka. Melambatkan buat mereka. Yang ni lengah sini lengah azab. Lengahnya azab kena pada mereka. Jangan anggap, jangan rasanya khairul li anfusihim, ia baik untuk mereka. Innama numli lahu, hanyalah sungguhnya numli lahu, kami bagi lengah buat mereka, liyazdadu isma, supaya bertambah-tambahnya mereka itu buat dosa. Walahum azabun muhin, dan mereka itu akan bolehnya azab yang menghina di akhirat kelak. Sini jawab syubhah ayat seterusnya. Itu soalannya, kenapa Allah Ta'ala uji? Uji orang Islam bercampur dengan orang kafir. Lebih-lebih lagi orang kafir itu yang tidak dikenali. Yang kita kenal dia nampak Islam. Yang ini munafik tadilah. Maka jawab dia, "Ma kana Allahu liyadharal mu'minina 'ala ma antum 'alaihi hatta yamizal khabitha minat thayyib wa ma kana Allahu liyudli'akum 'alal ghaibi walakinna Allah yajtabi min rusulihi man yasha' fa'aminu billahi wa rusulihi wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun 'azim." Tidaklah Allah Ta'ala membiarkan orang mukmin dalam keadaan yang mana ma antum alaihi, yang kamu hadapi sekarang ini, iaitu bercampurnya di antara orang mukmin dan munafikin, dan tanpa dibeza-bezakan di kalangan mereka. Hatta yamizal khabitha minat tayyib. Sehinggalah tujuannya Allah Ta'ala itu nak membezakan al-khabith, yang jahat, minat tayyib, dari yang baik. Dia nak tunjuk bezanya, yang jahat, jahat kata-kata lah sini. Minat tayyib, daripada yang baik kata-kata dia. Iaitu tidak sini makna tidaknya, tidak ada hikmah. Tidak ada hikmah. Tidak ada hikmahnya Allah Ta'ala membiarkan orang-orang mukmin seperti mana keadaan kamu sekarang bercampur gaul. Sehinggalah dia dapat memberi bezakan yang baik dan yang buruk dari yang baik. Supaya dapat beza. Itu beza dia, beza dengan perkataan. Wa ma kana Allahu liyutli'akum 'alal ghaib. Dan tidak hikmah juga.
Allah Ta'ala tunjukkan kepada kamu akan perkara ghaib. Alal ghaib. Tidak ada hikmah. Mana tadi yang bercampur gaul, sehinggalah dengan bercampur gaul tu kita boleh kenal siapa yang jahat, siapa yang baik. Melalui apa? Melalui kata-kata masing-masing. Mana dahi dia tu tak ada tulis lah. Tak ada tulis. Maka sebab tu Allah Ta'ala beritahu, wa ma kana Allahu liyutli'akum 'alal ghaib. Tidaklah aku nak tunjukkan kepada kamu, bagi nampaknya kepada kamu akan perkara ghaib, iaitu tahunya dia ni munafik ke, dia ni kafir ke. Tidak. Allah Ta'ala bukan nak bagi nampak gitu. Kamu kena fikir sendiri melalui kata-kata mereka. Jangan kamu terkesan dengan perwatakan mereka, pakaian mereka, pangkat mereka, kedudukan mereka di dalam masyarakat. Itu jangan terkesan. Tengok pada kata-kata dia tu, kata-kata yang baik boleh diterima ke, ataupun memang kata-kata dia tu kata-kata yang jahat yang tidak boleh diterima. Walaupun daripada satu orang hamba sahih, kata-kata. Tak kira, kita tak kira kedudukan. Orang mukmin yang mempunyai mata hati nurani ni, dia boleh beza benar. Dia boleh beza orang yang bercakap ni bercakap yang tak baik dan orang yang bercakap yang tak baik. Baik ke tak baik, boleh dibezakan melalui hati nuraninya satu orang mukmin dengan mendengar kata-kata dia berdasarkan hujah. Tak ada hujah. Itu kata-kata bohong daripada dia. Bukan mari daripada Allah Ta'ala, mari daripada Al-Quran ke, mari daripada hadis pun tidak ke. Maka itu mari daripada pembohongan dia. Kita boleh beza. Lebih-lebih lagi dia menzahirkan kemunafikan dia, menzahirkan kekufuran dia dengan kata-kata dia. Dalam hati kita tak tahu. Tapi bila dia zahirkan, yakni Allah Ta'ala lah yang zahirkan kekufuran mereka yang ada dalam hati. Amalan mereka yang sebelum pada ni tidak orang tahu. Kan? Macam zaman sekarang kan? Ada setengah orang tu dia beritahu amal itu, amal ini. Sebelum pada ni mereka ni memang dah ada pun. Cuma dulunya tak ada internet je. Tidak jadi viral yang cerita mereka. Maka sekarang ni zaman internet, cerita mereka ni jadi mudah sampai. Dia beritahu benda yang tak baik tu, benda yang tak baik tu lama dah ada. Memang dulu ada dah. Cuma benda ni tidak semua, tidak menyeluruh. Orang tahu. Tapi bila dia buat rakaman live, dia ajar benda-benda yang karut, sebarnya video yang mana ajar benda-benda yang karut, semua orang tu boleh nilai. Maka orang yang mempunyai mata hati nurani, telinga yang bolehnya yang adanya hati nurani, maka mereka ini boleh tahunya kata-kata orang itu adalah kata-kata yang jahat. Dia boleh beza. Dan Allah Ta'ala tak akan tunjuk gitu. Allah Ta'ala tak akan tunjuknya ilmu ghaib. Kerana kalau tunjuk ilmu ghaib itu tak ada hikmah, tidak bijaksana. Hikmah ni mana tidak bijaksana. Tidak ada kebijaksanaan Allah Ta'ala. Tak nampak kebijaksanaan Allah Ta'ala kerana tunjuk terus. Tunjuk terus ni macam tak bijaksana. Maka sebab itu Allah Ta'ala tidak zahirkan ilmu ghaib itu kepada kita semua. Walakin Allah akan tetapi cuma Allah akan tetapi sini maknanya cuma. Yajtabi mir rusul. Dia memilih di kalangan rasul-rasulnya man yasha, siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Apa dia? Dia pun tak beritahu juga. Beritahu apa? Tak beritahu. Jadi rasul yang dia pilih, bila sebut kata rasul, membawa risalah. Bila risalah, membawa berita ghaib yang risalah saja. Membawa berita ghaib yang risalah saja. Sebab itulah sini, saya suka sini yang disebut oleh Qari Syamsuddin. Yang dalam kitab dia Anwar Tibyan, dia ada beritahu. Itu fahum mujtabuna min Allah wa ma hum bi'alimil ghaib. Itu je ayat dia. Mereka itu memanglah dipilih oleh Allah Ta'ala. Rasul-rasul itu mereka itu dipilih oleh Allah Ta'ala.
Pun juga mereka itu tidak tahu ilmu ghaib. Pun juga mereka itu tidak tahu ilmu ghaib, melainkan risalah. Melainkan risalah yang Allah Ta'ala nak. Syariat, Al-Quran, kitab, ayat-ayat. Yang itu yang Allah Ta'ala nak beritahu, iaitu berdasarkan jalan wahyu. Khusus untuk disampaikan kepada Nabi untuk sampaikan kepada umat. Itu ya. Tapi lain-lain itu Allah Ta'ala tak zahir. Cuma ada setengah-setengah ulama tafsir, dia terjemahnya sini, Nabi mengetahui ilmu gaib juga yang lain-lain. Cuma cara dia sebut itu terlampau gopoh lah, mana bermudah sangat. Bermudah sangat dia pergi kata Nabi mengetahui ilmu gaib. Kita jangan kata Nabi mengetahui ilmu gaib, kita kena kata Nabi tak tahu ilmu gaib, melainkan. Kena gitu. Nabi tak tahu ilmu gaib. Tu mula-mula perkataan kita. Nabi tahu ilmu gaib? Tak tahu ilmu gaib. Melainkan. Dia gitu. Melainkan Allah Ta'ala bagi wahyu pada dia akan benda yang mustahak untuk dia. Untuk dia sampaikan kepada umat. Kalau tidak dia nak sampai apa kalau tak beritahu ilmu gaib? Maka Allah Ta'ala kena beritahu ilmu gaib. Contohnya Al-Quran. Al-Quran ni adalah ilmu gaib. Allah Ta'ala hantar turun mari. Daripada langit turunnya marinya Al-Quran. Maka ni adalah berita gaib. Maka ini berita gaib yang terpilih. Tapi mula-mula kita kena beritahunya perkataan Nabi tidak mengetahui ilmu gaib. Tu mula-mula. Melainkan selepas pada tu. Mana kena letak dalam kepala secara amnya Nabi tak tahu ilmu gaib. Kecuali setengah-setengah. Kalau kita guna perkataan Nabi mengetahui ilmu gaib, ini lafaz lain. Nabi mengetahui ilmu gaib. Maka kita nak letak apa? Kecuali setengah-setengah. Dia tak tahu. Kita akan kata gitu. Nabi mengetahui ilmu gaib, melainkan setengah-setengah Nabi tahu. Setengah-setengah Nabi tak tahu. Itu ayat tak jelas. Cara kita bercakap gitu seolah-olah nak gambarkan memang Nabi ni tahu ilmu gaib. Kecuali setengah-setengah perkara tak tahu. Maka lafaz ini lafaz yang boleh menyebabkan orang itu tergelincir ke dalam kekufuran. Lafaz. Maka kena tukar lafaz. Nabi tak tahu ilmu gaib. Kecuali. Itu tak apa. Nabi tak tahu ilmu gaib. Kecuali. Ini sesuai dengan ayat Al-Quran. Alimul gaib. Allah Ta'ala sahaja yang mengetahui ilmu gaib. Illa madirtaba. Kecuali. Ada kecuali selepas pada itu. Yang tahu ilmu gaib hanya Allah Ta'ala sahaja. Cuma ada kecuali. Kecuali itu hanya khusus pada setengah-setengah perkara sahaja yang Allah Ta'ala nak bagi. Setengah-setengah perkara. Maka kita ni kadang-kadang kita kena hati-hati juga dalam bercakap. Hati-hati juga dalam kita nak mengungkapkan satu perkataan, yang mana satu perkataan itu yang boleh menjerumuskan seseorang itu ke dalam syirik, jangan kita sebut. Maka guna perkataan elok-elok. Tidak tahu ilmu gaib. Nabi tahu ilmu gaib. Nabi tak tahu ilmu gaib. Patut orang pun tanya, Nabi tak tahu ilmu gaib? Tu Nabi tahu tu? Ya itulah yang dia tahu. Tu Nabi tahu ya tu? Ya tu saja ya tu. Tu Nabi tahu Al-Quran? Ya tu. Salah satu. Tahu dah tu. Bijak dah tu kamu. Kamu sudah bijak dah tu. Itu saja. Apa lagi kamu nak beritahu? Tu Nabi tahu tu? Itu saja. Sekarang tu sudahlah. Jangan pula kita kata setiap masa ni Nabi macam tahu ilmu gaib. Ini salah. Kerana ini boleh menyebabkan syirik pada Allah Ta'ala. Itu kena hati-hati. Fa'aminu billahi wa rusulik. Maka hendaklah kamu beriman pada Allah Ta'ala dan Rasul-Rasulnya. Wa yu'minu, dan sekiranya kamu beriman dengan iman sebegini. Mana iman pada Allah dan semua Rasul. Bahaya. Yang semua Rasul ni ahli kitab tak suka. Semua Rasul ni dia tak suka. Di kalangan ahli kitab. Wa in tu'minu wa tattaqu, sekiranya kamu beriman dan bertakwa, falakum ajrun 'azim, maka boleh pada kamu ganjaran yang besar. Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum. Jangannya orang-orang yang bakhil akan apa yang Allah Ta'ala bagikan kurniaan buat mereka itu huwa khairan lahum,
ia itu adalah bagus, sangat bagus untuk mereka. Bal huwa syarrul lahum, bahkan ia itu sangat buruk buat mereka. Kena terjemah itulah. Sini dengan terjemah dia syarrun dengan khairun, situ dengan sirah isim tafdil. Makna dia sirah isim tafdil. Khairun tu adalah isim tafdil, syarrun pun juga isim tafdil. Mana kita kena terjemahnya bentuk isim tafdil. Mana melampau. Mana dia isim tafdil ni mana melampau, lebih. Khairan mana terlebih baik. Syarrun terlebih buruk. Itu mana isim tafdil. Mereka menyangka dengan mereka itu kedekutnya harta mereka, tak keluarkan infak itu, ia adalah sangat baik buat mereka. Tak, bukan sangat baik, sangat buruk buat mereka. Itu sangat buruk buat mereka. Iaitu infak orang yang munafik. Sini infak orang yang munafik. Orang munafik ni benda yang dia paling benci, yang dia paling tak sukanya adalah infak, keluarga harta. Kerana itu dianggap merugikan dia. Dan perangai dia ni, sifat dia ni akan diberitahu ayat selepas ni lah. Sayutawwaquna ma baqilu bihi yaumal qiyamah. Pastinya kalau sin situ dengan makna takkid. Pasti sungguhnya mereka itu akan dikalungkan apa dia? Ma baqilu bihi, barang-barang yang mereka itu bakhil kedekut itu akan dikalungkan di leher-leher mereka. Kalung apa sini? Api. Dijadikan bahan bakar. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat kelak. Walillah, itu kalau dia tak jaga, tidak mahu infak di dunia. Kemudian kalau dia mati pula macam mana jadi harta dia? Walillahi mirathus samawati wal ard. Milik Allah Ta'ala segala pusaka langit-langit dan bumi ini milik Allah Ta'ala. Manalah sekali kamu mati itu tinggal pusaka. Pusaka langit-langit dan bumi ini semua milik Allah Ta'ala. Maka janganlah kamu rasanya barang yang kamu ada tu milik penuhnya kamu. Karena Allah Ta'ala bagi pinjam sementara yang mana ia itu akan fana, ia akan musnah. Dan ia itu tak akan berguna kepada kamu bila kamu sudah mati. Kecuali kamu gunakan harta kamu itu untuk kebaikan. Laqad itu betul apa? Iqridullah qardan hasanah. Hak lafaz tu. Orang munafik itu sangat benci dengan perkataan iqridullah qardan hasan. Hendaklah kamu bagi pinjamnya satu pinjaman yang bagus. Iaitu dengan cara memberi infak kepada di jalan Allah Ta'ala, dan itu adalah seolah-olah memberi pinjam kepada Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala akan bayar kelak dengan nikmat. Maka jawab orang kafir ni, orang munafik, orang kafir ini, mereka itu sangat benci. Maka ayat seterusnya, laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu, benar-benarnya masa mereka itu bercakap, Allah Ta'ala terus dengar. Allah Ta'ala dengar serta-merta. Mana secara live lah maknanya. Qaulal ladzina qalu, perkataan orang-orang yang berkata ketika itu. Ketika yang mana dia sedang berkata ketika itu. Innallaha faqirun, sungguhnya Allah Ta'ala ni sesak miskin. Fakir miskin ni Allah. Kerana dia duduk minta yang kita. Dia minta kita bagi infak. Dia minta pinjam dengan kita. Itu lafaz. Yastakhridu minna. Dia mintanya pinjam dengan kita. Dia minta pinjam untuk infak tadilah, minta pinjam daripada kita. Maka dia miskin lah. Wa nahnu aghniya, dan kamilah kaya. Kerana orang miskin ni lah minta ni. Kan? Mana dia nisbahkan Allah Ta'ala dengan fakir. Ni jahat mulut mereka. Dan kata-kata dia ni sangat-sangatnya Allah Ta'ala marah. Sebab tu sini Allah Ta'ala beritahu sanaktubu ma qalu.
pastinya kami akan catatnya apa yang dia sebut itu satu persatu. Allah Ta'ala tulis semua. Allah Ta'ala perintahkan malaikat catat setiap amalan yang dia cakap itu, semua tulis semua. Dan bukan sekadar itu saja. Wa qatalahumul anbiya'a bighairi haqq. Dan sifat mereka yang bunuhnya Nabi. PA perangai mereka ni dulunya bunuh nabi-nabi mereka. Bighairi haqq, tanpa hak pun. Mana tidak berhak pun mereka itu bunuhnya nabi-nabi mereka. Kerana nak marah sangat ni, Allah Ta'ala akan baginya azab yang berat. Wa naqulu dhuqu adzabal hariq. Rasalah kamu sekarang. Iaitu ketika di dalam di akhirat kelak, di dalam neraka, dhuqu rasakanlah adzabal hariq, azab api yang marak ni. Api yang marak membakar. Dzalika, iaitu dzalikal azab bima qaddamat aydihim, disebabkan tangan-tangan mereka, disebabkan diri mereka melakukan dosa itu. Wa annallaha laisa bizallamin lil 'abid, dan sungguhnya Allah Ta'ala sama sekali Allah Ta'ala itu tidak zalim terhadap hamba. Tidak zalim sini Allah Ta'ala guna perkataan isim mubalaghah sini. Lafaz isim mubalaghah iaitu Sallam. Lafaz dia sama dengan kadzab, sama juga dengan dajjal, allam. Itu benda yang sama tu. Ghaffar, Ghaffar, Tawwab. Itu yang sama. Itu dia panggil isim mubalagh. Mana melampau-lampau. Lebih-lebih melampau-lampau. Itu lebih-lebih melampau-lampau buat zalim. Maka sini seolah-olahnya satu gambaran makna Allah Ta'ala zalim sangat tu Allah Ta'ala tak buat. Zalim sikit-sikit tu, yang kurang tu Allah Ta'ala buat. Itu jadi keliru. Kalau kita terjemah harfi sini, kalau kita terjemah hanya kalimah saja. Maka dengan adanya ayat-ayat lain semua sekali, maka sininya dengan maksud Allah Ta'ala nafikan segala kezaliman. Itu mana? Segala zalim yang sampai ke tahap yang paling tinggi sekalipun, semua sekali itu Allah Ta'ala tidak ada. Terhadap siapa? Terhadap makhluk dia, Allah Ta'ala tak akan buat zalim sikit habuk. Maka bukanlah sini dengan maksud Allah Ta'ala tidak buat zalim yang berat, zalim yang sekadar-sekadar tu Allah Ta'ala buat. Tidak. Bukan itu maksud. Sini maksudnya segala zalim secara mutlak. Sikit habuk pun Allah Ta'ala tidak zalim. Habis itu alladzina qalu innallaha ahida ilaina alla nu'mina lirasulin hatta ya'tiyana biqurbanin ta'kuluhun nar. Sini badal bagi perkataan yang sebelum itulah, iaitu orang-orang yang munafik tadi. Orang-orang munafik di kalangan ahli kitab itulah. Alladzina qalu, orang-orang yang berkata innallaha ahida ilaina, Allah Ta'ala mengadakan perjanjian dengan kami, iaitu memerintahkan kami, amarana fit Taurah. Mana dia? Amarana fit Taurah. Allah Ta'ala perintahkan di dalam kitab Taurat. Alla nu'mina li rasulin, kami tidak akan beriman kepada sebarang rasul. Hatta ya'tiyana, sehinggalah dia datang bawa kepada kami buktilah maknanya. Jadi bukti sini biqurbanin, satu bukti korban. Satu benda yang hendak dikorbankan, ta'kuluhun nar, yang api akan membakar ia. Api mana ni? Api yang turun daripada langit, turun mari bakarnya korban itu sampai hancur. Qul, jawablah ya Muhammad kepada mereka, qad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinat, benar-benarnya telah datangnya kepada kamu rasul-rasul sebelum daripada aku, bil bayyinat, dengan hujah-hujah yang jelas nyata, wa billadhi qultum,
Dan dengan membawanya apa yang kamu kata tadi. Betul. Sini diiktirafnya kata-kata mereka. Memang ada dalam kitab. Tapi apa? Falimat qataltumuhum in kuntum sadiqin. Kenapa kamu bunuh rasul-rasul itu pula? Nak tanya. Kenapa kamu bunuh rasul-rasul itu? Sekiranya kamu ni orang yang jujur beriman. Jujur nak beriman, kenapa kamu dibunuhnya rasul-rasul yang diutuskan buat kamu? Sini tasliah. Fa kadzabuka faqad kutiba rasulun min qablik. Maka sekiranya mereka itu mendustakan kamu, maka benar-benarnya sudah didustakan rasul-rasul juga min qablika sebelum daripada kamu oleh kaum mereka. Ja'u bil bayyinati waz zuburi wal kitabil munir. Yang mana rasul itu membawanya bukan membawa apa benda-benda yang tak betul. Itu membawanya bil bayyinat dengan adanya penjelasan dalil penjelasan waz zubur dan juga dalil penjelasan yang mari daripada kitab-kitab besar wal kitabil munir dan semua jenis kitab yang memberi penerangan, yang memberi penjelasan, memberi pencerahan. Yakni ini umum pada kitab-kitab yang ada. Habis itu, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu merasai mati. Mana pasti dia itu akan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sungguhnya akan disempurnakan ganjaran pahala buat kamu pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Maka barang siapa yang zuhziha ni makna bu'ida, dijauhkan. Bu'ida, dijauhkan 'anil nar daripada api neraka wa udkhilal jannah dan dimasukkan dia tu ke dalam syurga. Maka faqad faz, maka dia tu benar-benarnya berjaya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan ini pengulangan tentang infak. Dan tidaklah kehidupan dunia itu illa mata'ul ghurur, melainkan kesenangan yang menipu dayakan, yang memperdayakan manusia. Sini pula ayat jihad dan infak. Sini ayat tentang jihad dan infak. La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladina utul kitaba min qablikum wa minal ladina asyraku adan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dhalika min azmil umur. Benar-benarnya akan diujinya kamu semua, Allah Taala akan uji. Fi amwalikum, pada harta-harta kamu Allah Taala akan uji. Wa anfusikum, dan pada diri kamu semua Allah Taala akan uji. Wala tasma'unna minal ladina utul kitab, dan kamu pastinya akan mendengarnya di kalangan orang yang diberikan kitab kepada mereka min qablikum, yang sebelum daripada mereka, wa minal ladina asyraku, dan di kalangan orang-orang yang syirik, adzan katsira. Perkataan-perkataan yang menyakitkan hati banyak. Wa in tasbiru, dan sekiranya kamu bersabar, wa tattaqu, dan kamu bertakwa, fa inna dzalika min azmil umur, maka
sesungguhnya perkara itu min azmil umur adalah perkara-perkara yang dititik beratkan untuk kamu semua sekali mesti laksanakannya. Mesti laksanakannya. Iaitu apa? Sabar dan takwa. Inna dzalika min azmil umur ni juga dengan maksud bila kita sebarnya dakwah, kita ada amar ma'ruf, tak apa lagi. Kalau ada amar mungkar, ada nahi mungkar, kalau adanya nahi mungkar, siap akan adanya kata-kata yang akan menyakitkan kita. Amar ma'ruf ramai orang suka. Nahi mungkar ni ramai orang tak suka. Larang benda yang tak elok orang buat ni, ramai orang tak suka. Maka sebab itulah, bila kita sudah melarang orang lain, melarang kemungkaran yang dilakukan oleh orang, kena ada dua perkara. Iaitu kena ada sabar, takwa. Kena ada sabar, takwa. Maka sebab itulah benda ni yang dititik beratkan bagi pendakwah. Siapa-siapa yang nak berdakwah, dia kena ada sabar, takwa. Sabar, takwa. Habis itu. Wa idza akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba la tubayyinunnahu lin-nasi wala taktumunahu fanabadu wara'a zuhurihim washtaru bihi thamanan qalila fabisa ma yashtarun. Dan ingatlah, beritahulah kepada mereka ketika mana Allah Ta'ala mengambilkan perjanjian dengan golongan orang yang diberikan kitab kepada mereka, yang mana kamu semua sekali mesti menyampaikan, menjelaskannya linnas, kepada manusia secara sempurna. Wala taktumunahu, dan janganlah kamu menyembunyikan ia walaupun sedikit. Fanabaduhu wara'a zuhurihim, lalu mereka itu melemparkan janji mereka dengan Allah Ta'ala itu di belakang-belakang mereka. Washtaru bihi thamanan qalila, mereka menukarkannya untuk mendapatnya habuan yang sedikit. Fabi sama yashtarun, maka sangat buruknya yang mereka itu jual belikan. La tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minal adab walahum adabun alim. Jangan sekali-kalinya kamu menyangkanya orang-orang yang yafrahuna bima, atau orang yang bergembira dengan apa yang mereka itu dapat ataupun apa yang mereka itu lakukan. Iaitu yang mereka itu lakukan beberapa perkara-perkara yang keji, perkara-perkara yang batil, kesesatan, sama ada perkataan ataupun perbuatan. Kata-kata mereka ataupun perbuatan mereka. Yang mereka itu datang bawa mari. Wa yuhibbuna, dan mereka itu cinta, suka, wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Mereka itu sukanya dipujinya mereka itu akan perkara yang mereka itu tidak buat. Yang mana mereka itu tidak buat. Iaitu menjelaskan kebenaran. Disangkanya mereka itu menjelaskan kebenaran, tapi tidak. Mereka sukanya orang kata mereka lah ulama yang benar. Ulama yang mencerita kebenaran. Mereka nak gitu. Mereka suka orang kata gitu. Mereka naknya orang nampak mereka ni ulama yang benar. Yang berkata yang benar. Hakikatnya mereka itu mengatakan perkara yang batil. Menyembunyikan kebenaran. Fala tahsabannahum bimafazatin minal azab. Maka janganlah kamu sangkanya mereka itu terlepasnya daripada azab. Walahum adabun alim, dan bolehnya pada mereka azab yang pedih kelak. Walillahi mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Ini i'adah tauhid, pengulangan tauhid, dan milik Allah Taala kerajaan di langit-langit dan juga bumi. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Taala atas segenap sesuatu itu Allah Taala berkuasa penuh.
Maka kerana miliknya Allah Ta'ala ini, Allah Ta'ala mampunya mengazab mereka. Allah Ta'ala ada kuasa penuh gini, maka kuasa penuh Allah Ta'ala inilah bolehnya mengazab mereka mudah-mudah. Maka sini bentuk ilah lah. Mana alasan yang Allah Ta'ala bagi, bentuk dalil. Dalil apa yang Allah Ta'ala boleh balas azab kepada mereka? Ini dalil dia kerana semua sekali ini milik Allah. Habis itu. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sungguhnya pada kejadian ciptaan langit-langit dan bumi dan juga percanggahan malam dan siang perubahannya, la ayatin berupa dalil-dalil bukti keesaan yang Allah Taala li ulil albab, bagi orang yang berfikiran yang waras, alladzina yadhkuruna Allah qiyama, yang mana mereka ini ulul albab yang sebenarnya adalah orang yang berzikir pada Allah Taala qiyaman secara berdiri, wa qu'udan secara duduk, wa ala junubihim dan secara baringan. Yakni mereka itu melakukan ibadah mastata'u, sekadar apa yang mereka itu mampu laksanakan, bimastata', dengan apa yang mereka itu mampu laksanakan. Ini adalah contoh misalan yang seumpama solat. Solat orang yang tak mampu solat. Dia solat biasa, solat diri. Tak boleh diri maka dia duduk. Tak boleh duduk maka dia baring. Itu mana dia? Maka sini nak beritahu, kalau kamu tak mampu, solatlah sambil duduk. Tak mampu berdiri, duduk. Tak mampu duduk, baring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan mereka itu berfikir-fikirnya akan kejadian langit-langit dan juga bumi. Berfikir untuk iktibar. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Dan mereka itu bila natijah daripada mereka berfikir tu, mereka berkata, wahai Rabb kami, ma khalaqta hadza batila, tidaklah engkau cipta ini sia-sia. Subhanaka, maha sucinya engkau. Faqina azaban nar, maka selamatkan kami daripada azab api neraka. Rabbana innaka ma tudkhilin nar faqad akhzaita. Wahai Rabb kami, sungguhnya engkau tudkhilin nar, barang siapa yang kamu masukkan ke dalam neraka, faqad akhzaita, maka engkau telah menghinakannya. Wa ma lizalimin min ansar, dan tidak adanya buat orang zalim sebarang penolong yang boleh menolong menahannya mereka itu daripada azab. Rabbana innana, wahai Rabb kami, innana sesungguhnya kami, sami'ana kami sudah dengar, munadian seruan yunadi lil iman, yang menyeru ke arah keimanan, an aminu, iaitu berupa an aminu bi rabbikum, hendaklah kamu beriman, bi rabbikum akan Rabb kamu, beriman dengan Rabb kamu. Fa amanna, lalu kami pun berimanlah. Sini bertawasul dengan iman. Sini dalil bolehnya kita bertawasul dengan iman kita. Iman kita, bukan iman orang lain, iman kita. Amal kita pun boleh, iman kita pun boleh. Amal orang lain tak boleh. Rabbana faghfir lana, wahai Rabb kami, faghfir lana, oleh itunya kami tawasul dengan iman kami itu yang kami lakukan itu. Faghfir lana, maka ampunilah dosa kami. Dunubana, akan ampunlah buat kami akan dosa-dosa kami, yakni dosa yang besar. Wa kaffir anna sayyi'atina, dan hapuskanlah daripada kami segala dosa-dosa kami, iaitu dosa-dosa yang kecil. Wa tawaffana ma'al abrar, dan wafatkanlah kami bersama dengan orang-orang yang baik-baik. Rabbana wa atina, wahai Rabb kami, wa atina, dan berilah kepada kami ma wa'adtana, apa yang engkau janjikan kepada kami, ala rusulika. Ala rusulika sini ala alsinati rusulika, melaluinya lidahnya rasul-rasul kamu. Wala tukhzina, dan janganlah engkau menghinakan kami yaumal qiyamah, pada hari kiamat kelak. Innaka la tukhliful mi'an, sungguhnya engkau tidak memungkiri janji. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amilin minkum min dzakarin aw untha ba'dukum min ba'd. Maka Allah Taala menerimanya doa mereka itu, ia sambil berkatanya, anni la udhi'u amala amilin, sungguhnya aku tidak akan sia-siakan amalan orang yang beramal minkum, di kalangan kamu, sama ada min dzakarin, sama ada di kalangan lelaki, au unsa, ataupun di kalangan perempuan, ba'dukum min ba', sebahagian mereka daripada sebahagian yang lain. Ba'dukum min ba' sini adalah ilah. Ilah
alasan Allah Ta'ala tidak beza-bezakan lelaki dan perempuan. Allah Ta'ala tetapnya tidak sia-siakan amalan sama ada lelaki ataupun perempuan, kerana lelaki perempuan ni asal daripada satu sama lain. Kan? Asal daripada satu sama lain. Habis itu falladina hajaru, makanya orang-orang yang berhijrah wa ukhriju, dan dikeluarkan mereka min diarihim, daripada tanah air mereka, daripada rumah-rumah mereka, wa udu, dan dikenakan kepada mereka fi sabili, di jalan aku, wa qatalu, dan mereka itu berperang, wa qutilu, dan mereka itu lalu mereka itu terbunuh, la ukaffiranna anhum, pastinya aku akan menghapuskan anhum, daripada mereka, sayyiatihim, segala dosa-dosa mereka. Sayyiatihim sini kerana disebut sini satu, sini dengan maksud sughra dan kubra, dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar. Wala udkhilannahum, dan pastinya aku akan masukkan mereka ke dalam jannatin tajri min tahtihal anhar, ke dalam taman-taman syurga yang mengalirnya daripada bawahnya sungai-sungai yang banyaknya, sawaban min indillah, sebagai balasan dari di sisi Allah Taala, wallahu indahu, dan Allah Taala di sisi dia itu husnus thawab, sebaik-baik balasan yang Allah Taala nak berikan. Sini zajar dan juga takhwif ukhrawi, dan juga nak beritahu tentang infak. La yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad, jangan memperdayakan kamu gerak-gerinya mereka itu, bebasnya alladina kafaru, orang-orang yang kafir itu, fil bilad, di dalam bandar-bandar, di dalam negeri-negeri, yakni litijara wal ma'ash, itu masa mereka itu nak berjual beli dan juga mereka itu berhibur-hibur dengan kehidupan mereka. Mata'un qalil, itu adalah kesenangan yang sementara, yang sedikitnya. Thumma ma'wahum jahannam, kemudian tempatnya mereka itu adalah neraka jahannam. Wa bi'sal mihan, dan itulah seburuk-buruknya tempat hamparan yang mereka itu akan dapat di dalam neraka jahannam. Lakinnal ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha nuzulan min 'indillah wa ma 'indallahi khairul lil abrar. Sini tafsir berita gembira. Lakinnal ladzi, akan tetapinya, alladzina taqaw, orang-orang yang bertakwa, orang yang takut, rabbahum, takut pada Tuhan mereka, lahum jannatun, bolehnya pada mereka taman-taman syurga, tajri min tahtiha al-anhar, mengalirnya daripada bawahnya syurga mereka itu al-anhar, sungai-sungai, anak-anak sungai yang banyak. Khalidina fiha, mereka itu kekal di dalam syurga itu, nuzulan min indillah. Nuzulan sini adalah sambutan alu-aluan. Sambutan alu-aluan sebagai tetamu di rumah sendiri. Itu kelebihan dia. Mana aluan tu, aluan tetamu yang mengalukan dia macam ginilah. Buat macam rumah sendirilah. Tapi bukan rumah sendiri. Ini pula buatlah rumah sendiri di dalam rumah sendiri. Itu gitu mana. Buatlah kamu ni duduk dalam ni seperti mana rumah kamu sendiri. Nuzulan juga dengan makna manzil. Manzil mana tempat. Sebagai tempat yang ditempatkan di sisi Allah Ta'ala. Wa ma 'indallahi khair, dan apa yang ada di sisi Allah Ta'ala itu khairun, lebih baiknya, lil abrar, bagi orang yang baik-baik. Wa inna min ahlil kitab, sesungguhnya ini juga tabsyir. Tabsyir buat ahli kitab. Tabsyir buat ahli kitab. Berita gembira buat ahli kitab, yakni yang beriman. Wa inna min ahlil kitab, dan sesungguhnya di kalangan ahli kitab itu, laman yu'minu billah, benar-benarnya mereka dia itu beriman pada Allah Taala, wa ma unzila ilaikum, dan apa yang diturunkan kepada mereka, wa ma unzila apa yang diturunkan kepada kamu, wa ma unzila ilaihim, dan apa yang diturunkan kepada mereka, khashi'ina, mereka itu tunduk patuhnya, takutnya, lillah, semata-mata kerana Allah Taala. La yashtaruna bi ayatillah, mereka itu tidak menukar gantikan bi ayatillah, ayat-ayat Allah, thamanan qalila, untuk mendapatnya kesenangan yang sedikit. Ulaika lahum ajruhum 'inda rabbihim, mereka itu yang disifatkan demikian itu, bolehnya pada mereka ganjaran buat mereka, inda rabbihim, di sisinya Rabb mereka. Innallaha sari'ul hisab, sungguhnya Allah Taala itu maha cepatnya dia memberi hisab. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Sini adalah khulasah surah. Wahai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah kamu semua, wasabiru, lawanlah sabar mereka, warabitu, bersedialah mempertahankan agama ini, wattaqullah, dan hendaklah kamu semua takut pada Allah Ta'ala, la'allakum tuflihun, supayanya kamu mendapat kejayaan. Sampai sini dulu. Wallahu a'lam bissawab.
Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.